Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid sekalian, terutamanya murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan yang akan datang tidak lama lagi. Moga-moga semuanya sihat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Abang akan kongsikan 11 tip bagaimana kita bersedia untuk menghadapi peperiksaan. So jangan risau, jangan takut. Gunakan tip ini. InsyaAllah pasti akan membantu anak-anak didik sekalian. Yang pertama, apa dia yang pertama? Yang pertama iaitu kita mesti bertenang dan jangan panik. Ini paling penting sekali. Kita perlu bertenang. Riliskan minda kita dan kita jangan takut dan panik. Kenapa? Kita perlu melakukan ulang kaji itu mesti dilakukan secara berstrategi dan juga dilakukan secara cermat dan juga penuh fokus untuk mencapai objektif kita. Yang kedua, kita buat senarai semak dulu ya. Kita buat senarai semak tentang subjek-subjek. Kadang-kadang bila ditanya apa penata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan, dia sendiri lupa. Maka kita buat senarai semak di sebelah kanan. Contohnya, kita akan membuat senarai semak untuk subjek-subjek yang lemah ataupun yang kita tak berapa boleh kuasai. Manakala di sebelah ini pula kita buat subjek-subjek yang kita sudah kuasai ataupun kita sudah cemerlang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Maka kita fokuskan, kita berikan tumpuan yang lebih kepada subjek-subjek yang lemah. Kita tekankan, kita buat latihan dan ulang kaji yang lebih untuk subjek-subjek yang lemah, di samping kita tidak meninggalkan subjek-subjek yang kita rasakan kita sudah kuasai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang penting sekali. Tanya pada guru anda soal, berbincang dengan guru anda. Dan kita yakin selalunya bila dekat-dekat dapat peperiksaan ni, guru-guru mendapat info, maklumat dan juga dapat perkara-perkara yang penting untuk diberikan atau dikongsikan dengan murid-murid. Jadi selalunya benda-benda yang dapat daripada cikgu kita ini yang sangat bermanfaat. Gunakan ruang yang ada pada murid-murid sekalian untuk mendekati guru. Bukan maksud pergi duduk dekat, tak. Selalu bertanya, selalu buat latihan dan dapatkan maklumat-maklumat yang terkini daripada guru anda. Dan yang keempat, nak buat apa ni? Yang keempat, kita bacakan nota ringkas yang telah kita buat. Kita buat satu nota atau kita baca nota secara overview. Kita nampak dah, kalau kata pendidikan Islam contohnya, ataupun sejarah, ataupun matematik dan sebagainya, kita dah nampak dah keseluruhan tajuk yang kita pelajari. Kita kuasai apakah tajuk-tajuk dan poin-poin yang ada di dalam tajuk ke semua subjek. Dan apa yang kita tengok itu, pasti kita akan lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Dan yang kelima, ini penting juga ya. Buat study group ataupun dalam bahasa kita panggil apa? Belajar secara berkumpulan. Belajar secara berkumpulan. Kenapa kita penting untuk berkumpulan? Sebab bila kita exam, kadang-kadang otak kita dah letih. Kita membaca, kita mengkaji, kita fokus dan sebagainya. Waktu ini kita minta bantuan rakan-rakan kita untuk kita berbincang. Contohnya ada seorang rakan kita baca tajuk ni, aku nak dengar saja. Kau tolong baca sekejap. Dia baca dan kita dengar, kita hayati, kita faham dan kita ingat fakta-fakta. Pastikan fakta itu adalah fakta yang betul dan juga tepat. Berapa orang kita nak buat jumlah study group ni? Ingat ya, jangan lebih daripada 5 orang. Sebab kalau lebih daripada 5 orang, dia jadi lain dah. Dia akan sembang dan sebagainya. Okey, itu yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, jangan lupa rujuklah kepada soalan-soalan peperiksaan yang sebelum ni. Okey, kita dah ada soalan-soalan lama. Kenapa penting tak nak rujuk soalan-soalan? Sangat penting. Kerana kita dapat mengetahui bentuk format dan kita cuba jawab. Kita cuba jawab sama ada dalam bentuk menulis ataupun paling tak sempat sekali kita membayangkan. Kita tengok soalan jawapan mereka, kita bayangkan. Kalau masih tak ingat, itu bermaksud kita belum lagi menguasai tajuk tersebut dan kita lagi belum faham tentang apa yang kita belajar. Dan bagaimana kalau tak faham, bagaimana kita nak jawab? Maka kita perlu lebih tekan kepada apa yang kita belum fahami. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, murid-murid sekalian, yang ketujuh, ingat, belajar juga.
tapi rehat dan tidur yang cukup. Ya, pasti jangan pula sampai 24 jam ataupun sampai 20 jam study. Sebenarnya study yang begitu sebenarnya akan membebankan otak kita. Jadi kita perlukan rehat yang cukup untuk mengembalikan tenaga kita ataupun roh kita untuk mengulang kaji pelajaran dengan lebih baik. Yang ke-8. Yang ke-8, jaga makanan. Makan makanan, jangan duk makan Maggi, jaga tengah malam study, ambil Maggi, makan makanan yang tidak berkhasiat dan sebagainya. Kerana ini ya, sebab kita perlukan otak yang cerdas dan juga cergas untuk kita menguasai tajuk-tajuk yang kita belajar ya. Jadi pastikan mendapat makanan dan juga jaga kesihatan kita. Janganlah waktu inilah kita nak race motor, memang tak boleh pun race motor dan sebagainya. Janganlah waktu inilah dia nak main bola sampai 2-3 jam. Dan sebab waktu ini adalah waktu kritikal kepada anak-anak sekalian bagaimana untuk menghadapi peperiksaan. Dan yang keberapa seterusnya? Yang ke-9. Yang ke-9, kurangkan. Bukan tak boleh langsung lah. Kurangkan hiburan dan juga gangguan media sosial. Kadang-kadang kita terlalu ya, kadang-kadang nak study pun telefon duduk di tangan. Baru nak start bunyi pula mesej masuk, kita baca. Fokus dah hilang. Jadi kurangkan, letakkan dia di tempat yang sepatutnya, fokus apa yang kita nak belajar dan jangan menggunakan aplikasi ataupun aplikasi seperti IG, TikTok dan sebagainya. Kecuali lah kita memang nak tengok untuk belajar ya. Jadi gunakan sesuatu itu dengan penuh manfaat. Jangan salah guna. Dan yang ke-10, murid-murid sekalian ya, ini penting. Sebagai seorang Muslim, kita berdoa dan mohon restu ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipermudahkan urusan kita, diberikan kesihatan, diberikan segala kebaikan, dan kita mohon restu. Tadi kita mohon doa kepada Allah, kita mohon restu daripada ibu bapa kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Jangan lupa ya, bagi tahu dekat mak hari ini nak exam apa, hari ini nak kertas apa dan sebagainya. Minta doakan, minta baca Yasin dan sebagainya. Begitu juga jangan lagi kita membuat dosa dengan guru-guru kita yang banyak mendidik dan mengajar kita. Minta maaf, minta ampun, minta keberkatan. Dan juga bukan setakat guru, bukan setakat ibu bapa, begitu juga rakan taulan, kawan baik kita, seluruh masyarakat kita, kenalan kita semua. Kita minta maaf dan cakap, kami mohon doa daripada kalian semua untuk kami berjaya dalam SPM khususnya dan seluruh kehidupan kami. Dan yang terakhir, sebagai seorang Muslim, dan selepas kita berusaha, selepas kita melaksanakan tip-tip yang kita buat tadi, inilah paling penting sekali, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita, Allah lah yang akan memberikan kejayaan kepada kita. Yang penting kita kena usaha dengan betul, berdoa, bertawakal dan berserah diri, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah abang yakin pasti Allah akan memberikan kejayaan yang cemerlang dan gemilang kepada murid-murid sekalian, dan apa doakan supaya semua kita akan beroleh kejayaan cemerlang di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mutafawwiqin fil imtihan wa jami'il imtihanat fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siru ala barakatillah. Semoga berjaya kreatif dalam dakwah. Minda ingat Allah. Ustaz Abah.